lah. Allah. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah kita kembali dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab nizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jandahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takut oleh kamu pada bencana yang akan terjadi tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqih fiddin." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan dan saya diberikan kepahaman dalam bidang agama. Baik. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wal ifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hadi ibtigha' mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semati semulakan Tuan Imam kita, seluruhnya semulakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersama untuk kita sambunglah pengajian kita, kajian kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ini, yang mana kita telah tangguh lama. Sebelum Ramadan hari itu kita dah break sampailah sekarang dah. Dah raya haji pun dah lepas pun raya haji tu kan. 4 bulan lagi lah, agak-agak dalam 4 bulan dah kita tak dapat kuliah kan. Bukan sini aja, tempat lain pun samalah, merata lah 1 Negeri Sembilan. Macam tu. Jadi malam ni ialah kuliah saya yang tempat kuliah yang ke-5 ke 6 macam tu lah. Sebelum ni saya dah start mengajar di Masjid Linsum, dah start mengajar. Lepas tu Masjid Jami' An-Nur Pekarambau pun dah start. Kemudian di Tampin pun ada satu tempat dah start. Lepas tu di Surau Taman Arwana Impian Semandua pun dah start lah. Masjid Ar-Radah pun dah start juga. Masjid Ar-Radah dah 2 kali dah kuliah.
Ini baru sekali lah malam ni, insyaAllah. Yang tak datang ni memang dia belum cukup kah dos dia tu? Tak dapat dikesan. Yelah, dah cuti lama kan. Dah cuti lama dah tak balik dia susah tu. Baik, insyaAllah kita doa-doa lah. Yang lain tu akan menyusul kemudian. Kalau tak dapat minggu ni, mungkin minggu akan datang lah, insyaAllah. Jadi malam ini kita lihat di muka surat. Kalau saya punya 112 dalam bab puasa dah habis dah. Kita lihat bahagian kedua pula, cara-cara meninggalkan maksiat. Betul tak? Cara-cara meninggalkan maksiat. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pengarang kitab, mudah-mudahan akan manfaat ilmunya insya-Allah untuk kita di dua negara, dunia dan akhirat. Jadi tajuk kita, cara-cara meninggalkan maksiat. Ketahuilah wahai talib. Ketahuilah wahai talib. Talib ni penuntut ilmu lah. Talibul ilmi ataupun muta'allim. Ta'lim, muta'allim, penuntut ilmu. Kalau alim ni orang alim lah. Muta'allim ni penuntut ilmu ataupun talibun, talib, talabah, penuntut ilmu lelaki dan perempuan. Ketahuilah wahai talib bahawa agama itu terdiri daripada dua bahagian. Agama terbagi pada dua. Pertama, meninggalkan maksiat. Yang pertama, tarkul manahi. Tarkul manahi, meninggalkan benda yang tegak ataupun larang oleh Islam. Yang kedua, wal akhar fi'lul ta'ah. Yang kedua, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana antara kedua tadi? Mana paling susah? Mana paling senang? Dalam bab kita meninggalkan maksiat dan buat taat ni, mana yang lebih senang, mana lebih susah? Macam tu. Jadi kata musannif, meninggalkan maksiat itu lebih berat, lebih susah daripada mengerjakan ketaatan. Nampak? Dia kata meninggalkan maksiat lebih susah, lebih berat daripada melakukan ketaatan. Okey? Kerana mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat ataupun maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang siddiqin. Oleh orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar lah. Orang-orang yang benar. Okey? Orang yang benar ni, mana maksud benar ni, tahap keimanan dia kuat dah. Tahap keimanan dia kuat, mantap. Macam tu. Tak mudah terpedaya dengan pujukan nafsu, syaitan dan sebagainya. Jadi kalau kebanyakan biasa ni tuan-tuan, meninggalkan maksiat ni adalah berat. Susah nak tinggalkan maksiat ni. Asqal, as'ab dia kata. Kalau sebut dalam kitab Muruki Ubudiyah, kitab Muruki Ubudiyah, dia kata asqal, berat. Asyadduh, berat sangatlah. As'ab, susah. Okey? Itu sebabnya tuan-tuan, pahala dia lebih. Wazalika kana aksara sawaban minhu. Oleh kerana itulah pahala dia besar. Pahala dia besar. Jadi dalam bab nak meninggal maksiat ni, siapa yang berjaya meninggalkan maksiat, so pahala dia besar berbanding dalam bab orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan ni lagi mudah berbanding dengan meninggalkan maksiat. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawahu. Al-muhajiru man hajara su, orang berhijrah ialah yang dengan sebenarnya orang yang berhijrah dengan meninggalkan kejahatan. Itulah orang yang dikatakan orang berhijrah. Al-muhajir man hajara su. Masuk man hajara su ini tarakau, meninggalkan. Orang berhijrah ni orang meninggalkan segala kejahatan-kejahatan dia. Sedangkan wal mujahid, orang berjihad,
Iaitulah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Man jahada hawahu, itulah orang katakan orang yang berjihad sebenar-benarnya lah. Ada satu lagi hadis yang ada serupa dengan ni, iaitulah hadis berkenaan dengan hijrah. Al-muhajir man hajara man nahallahu anhu. Al-muhajir, orang berhijrah, ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi dalam konteks kita meninggalkan maksiat ni, ada masanya susah nak dia. Itu sebabnya dalam konteks tasawuf ni dia mesti ada mujahadatun nafsi. Pernah dengar kan? Mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Kerana nafsu ni mesti dikekang, mesti dilawan. Mesti dilawan, mesti dicabar, mesti dibentak. Kalau tidak kan dia akan menguasai akan diri kita lah. Faham kan? Baik. Seterusnya, kemudian dalam satu riwayat lain pula dia kata riwayat daripada Tirmizi dan Ibn Hibban disebut dalam kitab Maraqi Ubudiyah, dia kata syarah kepada Bidatul Hidayah ni, dia kata al-mujahidu man jahala nafsah. Al-mujahidu man jahala nafsah ay qahara nafsah imarah bisu ala fi'li ta'ah wajtanibul maksiyat. Orang berjihad ialah orang yang berjihad dengan dirinya. Maksudnya melawan diri dia, melawan nafsu-nafsu amarah di atas melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat itu. Kemudian dalam kitab Maraqi Ubudiyah juga dikata junudun nafsi asyaratun, tentera nafsu ada 10. Dalam kitab ni tak adalah, dalam kitab ni ada syarah dia. Dia kata junudun nafsi asyaratun, tentera nafsu ni dia ada 10. Tentera dia 10. Pertama al-haras. Haras ni haloba, tamak haloba. Biasa yang Malaysia kan, Malaysia ni biasalah tamak haloba. Tak cukup satu, kalau boleh nak 2, 3, 4 dan sebagainya. Ni dah dapat apa ni kan, duit bantuan kan. Dah dapat duit bantuan kan. Ada dapat 500, ada 1000 kan. Tak dapat langsung. Tak dapat, tak joki dia dah. Kau tak dapat tu. Orang kayu tak dapat tak. Tak dapat pun bersyukur juga lah. Bersyukur tak dapat kan. Mungkin akan datang dapat banyak lah tu. Mungkin hari ni tak dapat, lusa dapat pula. Member tu dapat. Saya pun dapat juga. Saya tak ada mohon dah. Tak ada mohon. Mungkin dia kira permohonan dulu rasanya. Yang dulu, yang awal tu saya dah dapat. Jadi yang kali ni saya tak ada mohon, saya senyap je. Tengok ada dapat joki lah tu. Alhamdulillah kan. Tengok ada masuk tak banyak lah, boleh ada lah sikit lah macam tu kan. Tu paling rendah lah tu. Dapat lah paling rendah tu kan. Baik. Jadi tentera nafsu ni ada 10. Pertama al-haras. Haras ni haloba, tamak haloba lah. Kerana kita ni kalau boleh, kalau sebut dalam hadis tu, kalau sana anak Adam tu ada satu lembah pada emas, maka dia nakkan lembah yang kedua, kan? Dia nakkan lembah yang kedua. Ada 2 nak 3 pula, kan? Itulah sifat manusia. Kemudian yang kedua asyahwatu, syahwat. Haloba pertama, yang kedua syahwat, mana keinginan dia. Ini pun juga merupakan tentera nafsu. Yang ketiga as-suh. Suh ni ialah kedekut. As-suh tu shim ha, as-suh kedekut. Ini pun tentera. Kan banyak kalau kita ni kedekut, bukan tak ada duit, ada. Tapi banyak sangat berkira lah, kira nak bagi tak nak bagi, kedekut. Malahan ada pula dalam cerita Piramli itu Haji Kedekut, Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Yang Piramli pula Labu bin Kundo.
Buah labu bin buah kundur. Lepas tu labi bin kura-kura. Labi bin kura-kura. Memang pelik betul lah nama. Kata tepi labi punya cerita lah tu. Yang ketiga ialah asuh, kedekut. Kerana banyak dalam Malaysia ni kedekut. Dan akhirnya bila kedekut, akhirnya sebagaimana apa yang berlaku kepada Qarun. Apa cerita dengan Qarun kan? Akhirnya Qarun tadi ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bumi. Kenapa? Kena kedekut. Dia tak nak menginfakkan harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, ar-raghbah. Raghbah ni gemar. Gemar maksudnya gemar pada dunia. Gemar pada dunia, suka pada dunia, sampaikan dia lupa dalam mengerjakan ibadah dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian az-zaygu. Zayyaru ni az-zaygu, mana menyeleweng. Banyak kalau Malaysia ni menyeleweng. Tengoklah tu dalam surat khabar kan. Tak cukup duit orang ni kan. Asyik rasuah sana, rasuah sini. Tak cukup lah kan, kita cukup lah kot. Masalahnya kadang-kadang gaji duit banyak. Kadang ada pula ke kan datuk lah, Tan Sri lah sebagainya. Tapi kan ada rasuah, penyelewengan duit. Ni kita takut tu. Baik, kemudian al-quswah. Quswah ni keras hati dia. Quswah ni keras hati. Malah ada kalau Malaysia ni sebut Al-Quran tu, hati ni lebih keras pada batu lagi. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah wallahu bighafilin amma ya'malun. Kan semua telah keraslah hati mereka. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika, malahan hati mereka itu lebih keras pada batu lah. Jadi dan ada di kalangan Malaysia ni hati keras, malah lebih keras pada batu. Tapi kalau bedah dia punya tu, dada tu, tengok pegang hati dia, ada keras tak? Tak keras nanti dia. Hati dia normal je. Keras ni daripada sudut pandangan maknawi lah. Dia ada hisi, ada maknawi, ada zahir, ada batin. Jadi maksud dengan keras ni, keras daripada sudut maknawi ataupun segi batin, keras, degil, tak nak dengar cakap. Sebabnya banyak di kalangan umat terdahulu telah pun membinasakan Allah Ta'ala. Kena hati-hati umat terdahulu tu ramai yang binasa. Dibinasa Allah Ta'ala dengan banjir besar seperti umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh alaihissalam, yang terumat yang degil nak dengar cakap. Umat Nabi Hud alaihissalam. Kemudian umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan umat-umat terdahulu lah banyak. Kaum Nabi Lut, kaum Iram, banyaklah telah membinasakan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada keras hati lah penentangan mereka kepada nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Gitu. Baik, kemudian seterusnya su'ul khalqi. Yang ketujuh su'ul khalqi. Yang ketujuh buruk perangai. Yang ketujuh buruk perangai. Kemudian yang ke-8 al-amal. Amal, amzah mim lam, bukan ain, bukan ain mim lam. Kalau ain mim lam tu beramal. Ni amzah mim lam, amal, banyak angan-angan lah. Angan-angan kan. Buatnya tak ada, kerjanya tak ada. Angan-angan je tu. Malas kerja lah macam tu. Saya sekarang ni dah tak kerja unit apa tu lah, NCR ni lah. Dia tak kerja pejabat agama Seremban. Saya dah pindah ke pusat awah. Dah pindah ke pusat awah tu, unit ukhuwah. Unit ukhuwah menguruskan mu'allaf, saudara baru. Macam tu. Dia ada kadang ada ni lah, saudara baru ni kadang kojak datang minta duit, kojak datang minta duit. Ada jenis macam tu. Kojak akan datang. Dia sebulan untuk mu'allaf ni, sebulan ni peruntukan RM50. Kali pertama RM50, kali kedua dia datang. Ada 2 kali juga dah. Lain tu kena usaha lah.
Kalau sakit tu lain lah. Kalau sakit tu lain lah bentuk bantuan dia. Sakit ke, nak sambung belajar ke, nak kahwin ke, kata masalah sewa rumah tertunggak ke, kan, nak buat operation ke, tu lain lah peruntukan dia. Ini peruntukan macam biasa-biasa orang panjang ni. Dia seorang tu, dia boleh 2 kali datang sebulan tu. Kali pertama 50, kali kedua 60 lagi. Ini hari-hari datang. Hari-hari. Boleh kata hari-hari datang lah. Sampai kan budak-budak ni pun tutup pintu lah. Tak ada orang lain datang. Sini orang datang. Macam tu. Tu jenis orang kata malas tu. Bangan banyak angan-angan. Kerja malas. Bukan tak sihat pun sihat. Kalau tak sihat lain lah kan. Kalau ada penyakit apa, kanser ke, buah pinggang ke, lain lah. Ini tak ada, sihat. Baik, kemudian yang ke-9 at-tama'. Yang ke-9 tama' ataupun tama'. Tu bahasa kita ni tama'. Bahasa Arab tu tama'. Jadi banyak kita ni, orang Melayu ni, dia ambil bahasa Arab. Contohnya at-taqwa. Taqwa ni bahasa Arab, dah jadi bahasa kita lah. Ikhlas bahasa Arab, dah jadi bahasa kita. Masjid bahasa Arab, dah jadi bahasa kita. Masjid. Tama', tu ingat kan? Tama'. Syahwat tadi, syahwat dia asalnya bahasa Arab. Shim, ha, waw, alif, ta marbutah, syahwat. Nafsun, nafsu, bahasa Arab, dah jadi bahasa kita. Banyaklah bahasa-bahasa ni kan yang boleh pakai. Kemudian ke-9 ni tama' halobo. Dan yang ke-10 kaslun. Kaslun ni malas. Samalah macam tadi, angan-angan. Banyak buat angan-angan, nak capai itu, nak jadi kaya, nak hidup senang, tapi usaha dia tak ada lah, malas usaha, tak nak duduk kan, mengharapkan minta orang bagi sumbangan gitu. Sesekali minta bagi sumbangan tu, minta sumbangan okey lah, nak banyak kali dah. Malahan ada pula ini kadang-kadang orang tu kaya kan, hasil daripada minta derma. Hasil minta derma je, macam-macam lah rasanya. Minta derma. Bukan orang surau lah. Orang surau tak apalah. Ini orang jenis minta ni lah, minta sedekah ni. Ada separuh tu kaya. Dia kaya, tapi kerja minta sedekah. Dia selesa kerja macam tu, akhirnya jadi kaya. Sedangkan duit banyak, jadi menyalahgunakan lah kaedah yang guna pakai. Sepatutnya hukumnya berdosa lah, berbohong kan. Berbohong berdosa lah. Satu hari nanti akan terbongkar macam tu. Baik, kemudian dalam kitab ni juga ada kata junudul hawa asyaratun. Tentera hawa pula, tadi tentera nafsu. Kemudian tentera hawa ada 10 pula. Ada 10 juga aidan. Yang pertama al-hasadun, hasad. Yang pertama hasad, yang kedua tajabbarun, tajabbar. Tajaman ni bersari lah. Besar diri, sombong. Dia sama macam takbur lah. Kemudian al-ujub. Ujub ni hairan diri. Hairan diri kan, kalau tak ada lah aku kat surau ni habislah. Hairan diri tu, mana seolah-olah kalau tak ada dia, surau tak jalan. Surau tak bergerak. Kita jadi ujub. Jangan ada sifat ujub tu. Kalau ada sifat-sifat ujub ni, kita kena elakkan, kena bersihkan gitu. Kemudian wal kibir. Kibir ni besarlah. Kemudian yang kelima al-ghillu. Al-ghillu ni maksudnya belot, pembelot. Al-ghillu, pembelot. Kan banyak pembelot tu. Nah, tengok kan, cerita Pilamli itu pembelot siapa tu? Siapa yang cerita Pilamli yang sajan apa tu? Sajasan tu, siapa nama? Puang. Puang kan. Puang tu. Pembelot tu kan. Akhirnya ke mana Muawiyah? Mati tak?
kena bunuh Piramli, cerita lah gitu. Pembelot, hasil pembelot. Ini dia kena kejar lah. Bila Jepun dah habis dah kalah, bila masa Jepun berkuasa kan main lagi dia. Pelagak sana pelagak sini. Bila Jepun dah cabulas, dah serendang, dah kelang kabut dia, tak cukup tanah lagi dia. Kejar dia orang kampung, parang kan gitu. Sebabnya kita jangan jadi pembelot. Sebab orang pembelot ni hari-hari akan habis dia. Akan dapatlah kalah dia, kena tangkap dia. Baik, kemudian al-makar. Makar ni maksudnya tertipu daya ataupun menipu daya. Makar, menipu, makar. Makrun wa makaru makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka itu merancang ataupun menipu daya, cuba menipu daya Allah. Allah Ta'ala pun menipu daya juga. Siapakah perancangan yang paling berjaya? Perancangan Allah. Kemudian yang ketujuh, al-waswah. Waswasah, waswas. Was-was kan, ragu-ragu. Ya ke tak ya? Ya sah ke tak sah ni? Macam aku dah angkat sembahyang ke belum ni kan? Dah sah ke tak sah ni? Tu yang kadang ada was-was ni kan. Lama dekat bilik air kan. Was-was tu. Saya tengok kadang was-was kan, lama 1 jam dalam bilik air. Kita baru masuk tadi, kita masuk dah sekejap keluar lah. 5 minit, 6 minit dah selesai. Dia 1 jam dah selesai lagi. Tu orang was-was. Tu kita kena elakkan jadi orang was-was ni. Apalagi kalau ada luar dah sembahyang pula. Was-was sembahyang. Itu juga tengah buat kereta. Buat kereta was-was. Dia nak ke kiri ke kanan? Was-was ni kiri ke kanan? Lala dia lontung dia orang pada belakang. Lontung dia orang kan. Tu sebab was-was. Nak masuk sembahyang, takbir, Allahu Akbar, was-was ni. Masuk ke tak masuk? Masuk tak masuk? Lala imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun dah bagi salam dah. Baru masuk, Allahu Akbar, baru masuk. Imam dah salam, baru dia masuk. Sedangkan mula tadi sama takbir lah. Allahu Akbar. Ada jenis macam tu lah. Ni ya syaitan lah tu. Syaitan kan, pedaya gitu. Kemudian yang ke-9, wal mukhalafatu minal amri. Ke-9, wal mukhalafatu minal amri, berselisih dalam satu perkara. Berselisih faham dalam sesuatu perkara lah. Suka berselisih faham. Menyatakan dia benar, dia betul, sedang oleh salah. Itu mukhalafah bil amri. Kemudian yang ke-9, su'uzan, buruk sangka. Buruk sangka. Sebahagian daripada buruk sangka ni membawa pada dosa. Sesekali buruk sangka tak apa. Tapi kalau selalu buruk sangka, jadi rumah tangga pun boleh bergarai, boleh hancur lebur. Kalau seandainya buruk sangka. Saya dulu waktu bahagian nikah ni pun banyak juga kadang-kadang berlaku kan, orang mengadu masalah rumah tangga. Mengadu masalah rumah tangga tu kan. Kadang isteri ni, dia lah isteri tempat kerja. Kadang bila tempat kerja ni biasalah, ada pula kadang lelaki kan tempat kerja lafaz. Sedangkan kawan sekerja je. Yang suami ni pula dah anggap lain. Tu yang kadang mengadu masalah rumah tangga tak selesai tu. Buruk sangka, banyak buruk sangka susah juga. Pembongi satu lagi. Pembongi pasal tu hal lagi. Bongi je. Bongi tak ada, tak bongi dah. Kemudian yang 10, wal jadal. Wal jadal ni maknanya suka berbalah. Dia sama macam tadi lah. Berbeza pendapat, berbeza perkara dalam satu perkara. Kemudian jadal ni suka berbantah, suka berbalah. Kalau balah pun dia je yang menang. Jadi orang yang kata tak suka berbalah ni, tak apalah, kau ambil lah menang kan? Kau ambil lah menang, kita malah nak balah. Kamu balah kan lain kita orang. Sampai bila-bila pun tak selesai kalau jenis orang suka balah ni. Tuan.
Baik, seterusnya kemudian kita lihat pasal yang pertama. Pasal yang pertama pada cara meninggalkan maksiat yang zahir. Okey, maksiat anggota. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu. Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang zahirah. Yang mana badan tadi semuanya adalah merupakan nikmat. Nikmat daripada Allah yang dianugerahkan kepada kamu, dan menggunakan amanat yang diberikan kepadamu. Betul kan? Kerana maksiat ada dua. Pertama maksiat zahir dan batin. Ini pada maksiat zahir. Maksiat zahir ni kita menggunakan segala anggota badan kita ni, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kan, kemaluan, ke arah benda-benda yang Allah tak redha lah. Itu punca pada maksiat tadi. Okey. Jadi kan, ketahui olehmu bahawa engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu, dan menggunakan amanat yang diberikan kepada kamu. Itu semua amanat Allah Ta'ala pada kita. Diamanahkan pada kita dengan anggota badan tadi, dengan diamanah kepada kita untuk kita buat benda-benda kebaikan, bukan buat benda tak elok. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah. Mengkhianati amanat yang telah diberikan tadi. Dan anggotamu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berfikir-fikir baik-baik sebagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Nampak? Jadi anggota badan ni dia macam rakyat ataupun tentera lah. Tentera ataupun rakyat ni dia bergantung kepada raja dia. Akal fikiran kita ni macam raja. Ikut arahan raja, ikut arahan PM, kan? PM baru kan, ikut SOP. Ikutlah SOP. Datang surau mestilah dah ada 2 dos. Datang masjid 2 dos. SOP sekarang ni kalau masjid berapa orang? 150 kan? 150 orang. Belum naik lagi. Surau 30. Okey, surau 30 orang. Harap-harap akan datang tambah lagi lah perkotaan. Sebab ramai tak dapat pergi masjid. Saya pun tak dapat pergi masjid dah. Kalau poi pun mesti tak dapat masuk punya. 150 je. Hari tu minggu lepas saya pergi Masjid Taqwa tu. Agak dengan harapan dapat masuk dah. Sampai tu pagar tu dah tutup. Jaga tu tutup. Tak maaf bang, tak boleh masuk dah. Ya ke? Tunjukkan kad pejabat agama. Tak maaf bang, tak boleh. Tak boleh, balik lah. Macam mana? Dah tak boleh masuk. Baik, tuan-tuan. Betul kan? Maka anggota kamu adalah rakyat, barang jagaan di bawah penguasaan kamu. Maka renungkanlah bagaimana kamu menjaga dan mendirikan hak-haknya. Maka setiap kamu, wahai sekalian anak Adam, penjaga yang ada di sisi kamu. Dan setiap kamu ditanya akhirat besok tentang barang jagaan. Setiap besok kita akan ditanya terhadap barang-barang yang kita jaga. Itulah amanah lah. Tangan, kaki itu semua besok akan bercakap. Besok akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lihat dalam surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim kan, wa tukallimuna aydihim kan. Ada belakang nanti. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami telah mengunci akan mulut-mulut mereka. Kami kunci mulut mereka. Kerana mulut ni lah yang, kenapa dikunci mulut? Kerana mulut ni memang kata boleh memutar-mutarkan cakap lah. Mulut ni A boleh jadi B, B boleh jadi A. Bohong. Jadi besok di akhirat di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan, sekalian hamba-hamba ni
kan, apalagi hamba yang tidak taat pada Allah, mereka akan cuba berhujah menggunakan mulut mereka daripada Allah Ta'ala untuk menafikan segala amalan-amalan buruk yang mereka lakukan ketika hidup dalam dunia lalu. Mereka cuba nafikan. Maka Allah Ta'ala kata, nak tak aku datangkan pada kamu saksi? Nak tak aku datang pada kamu saksi? Boleh juga saksi, datangkan saksi. Maka dia datangkan saksi. Jadi manusia ingat saksi itu siapa? Hamba ni, anak Adam ni dapat Allah Ta'ala, dia ingat saksi itu siapa? Dia ingat saksi adalah orang kata orang-orang lain datang menyaksikan dia jadi saksi. Rupanya saksi itu tangan dia, kaki dia, mulut dia, mata dia, telinga dia. Itulah yang masuk, yang akan bercakap, yang jadi saksi tu. Tu yang akan jadi saksi masuk. Yang mana saksi-saksi tadi, yang orang tadi, maknanya kalau mulut sebelum tu mengaku tak buat, maka tangan kata buat, ada buat. Kaki kata ada buat, mata kata ada buat, telinga kata ada dengar. Jadi dah mati akal lah, ada buat apa. Baik. Sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fakulukum ra'in, maka kamu semua adalah penggembala, pemimpin ataupun penjaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu besok akan ditanya. Kamu adalah penjaga dan kamu akan ditanya. Ada syair berkata, ada satu syair dia kata dalam Bahrul Wafi, dia kata, walau anna iza mitna turikna lakana al-maut rahatan kulli hayyin walakinna iza mitna buisna wa nus'alu ba'da za an kulli syai'in. Maksudnya apa? Walau anna iza mitna turikna, seandainya bila kita mati kita dibiarkan, lakanal maut rahatan kulli syai'in kulli hayyin. Nescaya mati itu jadi kerehatan. Mati itu jadi kerehatan bagi setiap yang hidup. Walakin iza mitna buisna wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in. Akan tetapi mati, bila kita mati, kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu, dan akan ditanya selepasnya tentang setiap sesuatu. Ba'da za'an kulli syai'in. Ini syair. Ini syair Arab lah. Nak nyata pada kita, kalau seandainya bila kita mati kan, mati terus rehat di alam kubur, di alam barzakh, tak ada soal jawab, kan senang. Kan senang, tak ada soal jawab kan. Masuk alam kubur terus rehat, tidur, tak ada soal jawab. Tapi masalahnya bila dah mati, walakin iza mitna buisna, dia kata. Tapi bila kita mati kita akan dibangkitkan semula. Wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in, dan akan ditanya sesudah itu setiap sesuatu. Setiap sesuatu itu besok akan ditanya. Baik. Kemudian ketahui bahawa semua anggota kamu akan bersaksi di atas kamu pada tempat-tempat pada hari kiamat kelak dengan lidah yang pasih lagi manis dan memalukan dan mendedahkan kesalahan kamu. Ini kalau sana lidah masih boleh betul-betul lah. Kalau dah tak boleh, terus ganti dengan anggota badan. Dan ketahuimu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar. Kelak dengan menentukan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendedahkan segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ini akhirat akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu, alsinatuhum wa aydihim, dan tangan-tangan kamu, wa arjuluhum, dan kaki-kaki kamu, bima kanu ya'malun, di atas segala sesuatu benda yang telah pun kamu lakukan di dahulu.
Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tu surah Yasin tu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka. Nampak? Mulut akan dikunci pula. Bila mulut tadi menafikan, bila masa mulut dikunci, bila mulut-mulut tadi menafikan segala amalan-amalan buruk yang mereka dah lakukan. Bila dibentangkan segala amalan buruk tu di hadapan hamba tadi, buatan mulut kita dunia, masa tu mulut akan cuba menafikan. Sebagaimana dalam dunia manusia cuba menafikan. Dalam dunia kan di mahkamah kadang manusia menafikan. Itu dia tak buat. Sebenarnya dia buat. Kan? Sebab dia panggil saksi, panggil pakar. Kalau dalam bab pembunuhan kan, panggil pakar forensik dan sebagainya. Kan? Tengok pula orang kata lita tertutup. Kemudian tengok panggilan telefon dia. Itu semua tu barang bukti kan. Dipanggil lah. Bila sesuatu kes pembunuhan ni, biasanya kalau polis akan tengok banyak cara lah. Panggil saksi di kalangan kawan rapat dia. Orang ni sekian-sekian masa, jam sekian, pukul sekian berada di mana, kan? Panggil saksi dia. Kalau dia betul, dia kata dia tak ada kat tempat pembunuhan masa tu, dia tempat lain. Dia akan panggil tu, betul tak dia ada kat tempat lain. Kalau ada CCTV menyatakan dia berada tempat tu, dia tunjuk CCTV dia berada tempat lain. Macam tu. Lepas tu tengok pula orang kata, kalau forensik pula ambil dia punya rambut dia lah, kan, kulit dia lah, kan, kuku lah, kan, mesh ke tak mesh, semua tu dia ambil kira lah tu. Macam mana dalam dunia ni, dalam bab pembunuhan ni, nak sabitkan pembunuhan tu begitu rumit kerja dia, begitu teliti kan, nak sabitkan orang kekalahan dia. Begitu besok dia hadapan Allah Ta'ala akhirat besok. Macam tu. Di hadapan Allah Ta'ala mulut dikunci. Setelah menafikan segala perbuatan buruk dia buat tu, dia kata dia tak bunuh, maka dikunci mulut dia. Maka akan bercakaplah tangan dia, tangan-tangan. Cuma tak. Itu caralah besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dan bercakap pada kami tangan-tangan mereka dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka telah buat di dunia dahulu. Maka jagalah baik-baik seluruh anggotamu, khususnya anggotamu yang 7. Kerana pintu neraka tu 7 pula. Jadi pintu neraka ni ada 7. So maknanya kita kena jaga supaya jangan kita masuk ke dalam neraka. Neraka ada 7. Berkata Ibnu Jurih ataupun Jarih, neraka ada 7. Pertama Jahannam, awaluha Jahannam. Yang kedua Lazza, Lazza. Yang ketiga neraka Hutamah. Yang ketiga neraka Hutamah. Yang keempat neraka Syair. Yang kelima Sakar. Keenam Jahim. Dan ketujuh Hawiyah. Okey. Kemudian berkata Ad-Dahhak, dasar neraka tu. Okey, pada dasar syurga pertama untuk ahli tauhid dimasukkan dalam neraka, diazab dengan kedua, kemudian dikeluarkan. Kemudian lapisan kedua pula untuk orang-orang Nasara. Ni antara bentuk lapisan lah, tahap-tahap dalam neraka tu. Pertama Ad-Darkul Awal, lapisan pertama untuk ahli tauhid, tapi dia masuk neraka. Lepas tu keluarkan semula, masuk syurga. Kemudian untuk lapisan kedua golongan Nasara, wapisaniyah Nasara, wapisanisah al-Yahud. Lapisan ketiga Yahudi. Wapi rabi', lapisan keempat as-sabiun. Sabiun ni orang yang menyembah bintang. As-sabiun.
Kemudian yang kelima al-majus, orang majusi. Kemudian as-sadisah, yang keenam ahli syurga, ahli syurga. Dan yang ketujuh al-munafiqun, orang-orang yang munafik, orang-orang yang munafik. Okey, ini antara lapisan-lapisan lah. Wallahu alam. Baik, kemudian khususnya anggota yang tujuh, kerana pintu neraka itu tujuh dan telah ditentukan setiap pintu untuk dimasuki oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu pada tujuh anggota badan: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ni ada pendapat lah sebut dalam kitab ni. Jadi kenapa pintu neraka itu tujuh? Kerana anggota badan yang biasa buat jahat ni tujuh. Tujuh kan. Pertama mata, kedua lidah, ketiga telinga, keempat perut, keenam kemaluan, kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh tujuh kaki. Itu sebabnya pintu neraka itu tujuh. Itu sebab pintu neraka itu tujuh. Itu pandangan daripada Mazali lah. Itu saja tuan-tuan perbincangan kita, pertemuan kita yang pertama. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi dalam bab menjaga mata pula. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Kalau ada, kalau tak ada kita tutup. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, insyaAllah. Auzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sa'nika wa ma'alim taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahana fa'arifin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi zitil jabarut wa taqsamna bi zitil malakut wa tawakkalna 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina sarrada wa najina minat ta'ni wa tu'al bala bilutika ya latif ya khabir. Arhamar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.